Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu semula dalam program podcast PRN hari terakhir. Ini yang terakhir dapat kami sajikan untuk anda semua. Kerana tak lama lagi, tak sampai lebih kurang 24 jam lagi, jutaan rakyat Sabah akan turun mengundi untuk memastikan dan menentukan siapakah kerajaan selepas hari Sabtu, esok hari, malam esok tuan-tuan. Sama adakah mampu JRS mempertahankan kerajaan sudah ada ataupun mungkin berlaku sebarang perubahan, tak tahu. Tapi tuan-tuan, pada hari ini dalam podcast terakhir, saya ingat sebagai podcast yang sangat-sangat istimewa. Kerana saya berada di Sabah ni sudah masuk hari yang ke-17 dan hari ini baru first time sampai ke kawasan Beaufort. Dan hari ini saya memilih untuk berada di Dun Lumadan. Kerana di sini tuan-tuan, rupa-rupanya ada peristiwa menarik juga di Dun ini. Selama ini, dalam tempoh yang begitu lama, Dun Lumadan ialah kubu kuat BN, Barisan Nasional. Namun, berlaku satu kejutan besar apabila pada tahun 2020, calon yang bertanding di sini dengan ketika itu bertanding dan menumpaskan BN dengan majoriti tipis 364 undi saja. Tuan-tuan, bersama saya pada hari ini iaitu Datuk Roslan Muharram. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk very busy ya. Betul. Ya sudah penghujung, lebih kurang tidak sampai 24 jam untuk tempoh berkempen tamat. Ya. Kita kena pause untuk merayu undi. Ya. Saya tuan-tuan cuba dapatkan Datuk daripada 2-3 hari juga. Tapi hari ini kita redah. Saya on the way ke Beaufort baru cari dan dapat juga bertemu Datuk di sini. Ya. Tapi itu pun saya nampak orang tak berhenti ni. Tak berhenti ya. Seorang datang. Siap Datuk. Ya, memang kita dalam keadaan yang PRU dan memang sudah tentu kita mempunyai program yang padat dan rakyat sentiasa memburu kita. Ya. Dan juga kita juga melihat keperluan jantera kita dan sebagainya. Dan dalam PRU kali ini kita berhadapan ataupun mempunyai persaingan 6 penjuru. 6 penjuru. Daripada PRN ke-16 yang 2020 kita ada 9 penjuru. Ya, betul. Namun demikian hari ini kita mempunyai persaingan yang biasanya 3 parti yang tertinggi mendapat sokongan yang lebih ramai, JRS, Barisan Nasional dan Warisan. Dan kalau kita lihat momentum rakyat hari ini, memang kita melihat JRS itu lebih mendahului dalam perkiraan mata kasar dan juga sambutan dan responden daripada rakyat itu sendiri. Baik, tak apa Datuk. Kita simpan sekejap. Datuk, 2020 Datuk menang dengan 364 undi, tipis. Tetapi sebenarnya walaupun tipis tuan-tuan, Datuk berjaya merampas dari BN yang bertahan begitu lama. Dan BN di Dun Lumadan ini pernah ada rekod yang agak baik, maksudnya tinggi majoritinya, tapi pelan-pelan menurun dan akhirnya tumpas pada tahun 2020. Betul. Ketika itu ada 9 penjuru. Sekarang ni 6 penjuru. Betul. Angka ini 9 dan 6 adakah akan memberi kelebihan kepada JRS ataupun sebaliknya? Kerana mungkin pada tahun 2020 ketika itu pecahan undi yang besar berlaku menyebabkan mungkin Datuk boleh menang. Betul. Kalau kita melihat momentum rakyat pada PRN 16 tahun 2020, memang ada momentum yang sangat tinggi untuk menurunkan kerajaan Barisan Nasional. Kenapa? Karena isu rakyat yang tidak selesai-selesai semasa kerajaan Barisan Nasional mentadbir negeri Sabah, dan memang Dun Lumadan ini sangat jauh ketinggalan. Itu sebab kita melihat di Lumadan itu walaupun dia kubu kuat Barisan Nasional sebelumnya, dan tiba-tiba kita pula daripada Parti Bersatu Sabah cuba nasib untuk bertanding dalam PRN 16 itu menang.
dan karena rakyat inginkan perubahan kepemimpinan dan juga inginkan perubahan supaya Lumadan ini maju, lebih maju di hadapan. Jadi angka 6 dan 9 siapa yang ada kelebihan? Dulu 9 penjuru, sekarang 6 penjuru, siapa ada kelebihan? Dan kalau kita melihat perkhidmatan kita dan kita bekerja siang dan malam dalam tempoh 5 tahun 2020-2025 dan hasil usaha kita dan rakyat pula melihat perkembangan dan kemajuan dan menikmati sebagaimana yang rakyat inginkan, maupun kemajuan dan perubahan sebelum ini telah saya dapat capai dan rakyat telah pun menerima apa yang mereka rakyat telah merasa apa yang mereka inginkan. Jadi saya yakin pada pihak Aryo kali ini rakyat berpihak kepada JRS karena melihat kemajuan dan juga kestabilan politik di peringkat negeri dan juga ada 7 Sabah Maju Jaya itu juga setelah pun dinikmati oleh rakyat bukan saja di Lumadan tetapi di seluruh negeri Sabah. Baik Datuk, tahun 2020 ketika itu berbeza dengan sekarang. Sekarang ini pada tahun 2025 ni pengundi-pengundi baru meningkat dengan begitu banyak. Meningkat dengan begitu ramai sekali. Malah pengundi-pengundi first time voters termasuk pengundi-pengundi muda juga meningkat. Saya dapati Dun Lumadan ini agak ramai juga pertambahan pengundinya. Jadi apakah strategi Datuk untuk mendekati pengundi-pengundi yang berusia 18 tahun ke atas ni? Okey, untuk pengundi-pengundi golongan muda terutama sekali di peringkat 18 tahun kehingga 25 tahun. Dan kita telah pun melakukan program di peringkat komuniti di kampung dan juga di peringkat sekolah menengah. Di Lumadan ini kita ada 3 SMK, Gadung, SMK Beaufort 3 dan SMK Western. Dan dalam sekolah menengah ini program kita ialah sentiasa bersama pelajar-pelajar ini khususnya tingkatan 5, 6 bawah dan 6 atas ini sehingga kita membawa mereka pada dalam sidang Dewan Undangan Negeri untuk usaha kita agar mereka dapat melihat situasi persidangan Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Dan kedua, kita juga membawa mereka dalam lawatan-lawatan keluar daripada Beaufort. Dan yang ketiganya juga kita telah memberi inisiatif-inisiatif. Contoh dalam keputusan peperiksaan mereka, mana-mana pelajar yang cemerlang ini kita telah memberi hadiah gelakan yang merupakan uang kawangan dan yang seterusnya kepada golongan belia-belia yang tidak lagi menduduki dalam bangku sekolah dan berkomuniti di peringkat kampung ini. Kita telah membina 12 dewan terbuka yang mempunyai kapasiti gelanggang, 4 gelanggang takraw ataupun badminton. Dan dewan ini juga boleh dijadikan satu gelanggang padang pusal dan dewan ini juga boleh dijadikan gelanggang bola tampar dan sebagainya. Dan ini sudah tentu bila dewan ini kita bina, maksudnya di sini keperluan anak muda. Yang kita lihat sebelum ini mereka hanya bergantung kepada padang sekolah. Mereka disitulah main bola sepaknya, bola tamparnya, takraw dan sebagainya. Tetapi hari ini premis sekolah itu bukan seperti yang kita dahulu. Dia open. Tapi hari ini di sekolah dia mempunyai peraturan-peraturan yang
bukan sesuka hati kita Ya. guna pakai. Dan dalam hal inilah kita telah membina 12 Dewan terbuka dalam tempoh 5 tahun, dan hari ini anak-anak muda telah menggunakan sebaik mungkin Dewan ini siang ataupun malam, matahari terik ataupun hujan, mereka boleh melakukan aktiviti sukan dan sebagainya dalam Dewan ini. Maksudnya di sini kita telah pun menyediakan perkhidmatan Dewan ini untuk anak-anak melakukan aktiviti sukan dan sebagainya. Jadi maknanya anak-anak muda ini sudah kita sentuni 3 tahun sebelum ini. Baik. Strategi yang baik sebenarnya, tuan. Sebab memang sukan antara benda yang anak muda ni perlukan. Kemudahan-kemudahan sukan. Ya, betul, Datuk telah pun berjaya membina 12 12 Dewan terbuka. dalam tempoh 5 tahun. 5 tahun. Perkhidmatan. Ya. Baik. Bayangkan keseronokan anak-anak kita hari ini. Okey, itu dalam konteks kejayaan menyantuni anak muda kan. Saya dapati hasil pemerhatian saya juga. Lumadan ni ada satu isu juga, isu kemiskinan. Dia bukanlah terlampau tegar, tapi dalam Beaufort ni Lumadan antara yang tinggi juga kemiskinannya. Dalam tempoh 5 tahun ni, apa yang Datuk berjaya buat untuk mungkin mengurangkan situasi ini? Okey, kita juga mempunyai manifesto dalam PRU kali ini. Ke-17 ini kita ada menggariskan 6 manifesto. Dalam 6 manifesto itu pertama sekali kita menggalakkan ibu bapa untuk berusaha sedaya upaya untuk mendidik ataupun memberi ruang untuk anak-anak mereka ini belajar lebih tinggi. Dan ini adalah menjadi satu model insan kita di masa depan, anak-anak kita, keluarga dan generasi seterusnya, dan rakyat khususnya di Lumadan itu sendiri, karena kita yakin dengan adanya pendidikan yang sempurna, kita yakin inilah antara langkah yang membawa generasi ataupun keluarga ataupun rakyat Lumadan itu akan keluar daripada kungkungan kemiskinan. Itu satu. Kedua, kita juga mempunyai kawasan tanah yang luas dan subur di Lumadan ini, dan kita perlu bangunkan secara komersial dan juga secara community, karena kita yakin dengan adanya usaha dalam bidang pertanian ini. Saya bagi contoh, di Beaufort adalah pengeluaran sagu. Tiada daerah lain yang mengeluarkan sagu, Beaufort saja. Tapi apa kita lihat pada hari ini, sagu hari-hari diproses, tapi untuk jangka panjang menanam pokok rumbia tidak ada usaha. Jadi maksudnya di sini, bila habis pokok rumbia yang ada itu, apakah sumber berkekanaan dapat kita jangan lagi pendapatan? Sudah tentu tiada. Jadi kita akan merancang 5 tahun di hadapan. Kita akan mencari kawasan yang sesuai. Kita yakin kawasan tanah yang luas di Lumadan ini banyak, ataupun ada kawasan yang sesuai untuk tanaman pokok rumbia. Yang penting kita akan merancang, membawa rakyat bersama membangun tanaman pokok rumbia ini dalam pertanian ini. Kita yakin ini juga membawa perubahan, membawa meningkatkan hasil pendapatan keluarga ataupun rakyat itu sendiri, karena harga sagu hari ini satu karung dalam 50 kg sehingga RM120 dibandingkan pada masa kita kecil RM25. Dan satu batang pokok kayu rumbia dia boleh menghasilkan 8 hingga 6 karung sagu. Jadi hari ini kita telah melihat masa depan produk ini. Kita akan membawa rakyat dan kerajaan untuk menanam semula pokok rumbia ini supaya kita dapat menghasilkan, meningkatkan pendapatan rakyat itu sendiri. Ketiga, kita juga banyak kawasan padang ragut yang terbiar. Kawasan padang ragut yang terbiar. Yes. Yang mana hari ini
ternakan kerbau kita di Sabah semakin hari semakin pupus. Dan kedua, harga kerbau hari ini semakin hari semakin meningkat. Betul. Sehingga mencecah 5 hingga 6, 7 ribu. Betul. Dan ini kita juga melihat potensinya sangat besar, dan kita akan coba bawa rakyat dan bersama kerajaan mencari mekanisme bagaimana kita menternak kerbau secara komersial. Dan keempat, hari ini di kawasan Lumadan ini, terutama sekali di kampung sebelah Bintuka, sudah ada beberapa penduduk kampung mengusahakan usaha kolam udang, yang mana hari ini Kerajaan Malaysia Madani telah mewujudkan menyediakan dana Malaysia Sejati, lebih kurang gitu. Ada dana yang diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk rakyat kita menggunakan dana ini untuk menjanah semula. Dan apa kita lihat di kampung Bintuka ini ialah mereka membina kolam dan memelihara udang putih, dan sekali tuai saya lihat mereka dapat menuai sehingga 12 tan dalam masa 3 bulan. 12 tan. Sangat berpotensi. Jadi tidak sebab. Dan yang penting kita berusaha dan kita beri bimbingan kepada rakyat supaya mereka mempunyai peningkatan ekonomi dalam keluarga dan juga masyarakat. Baik, jelas sebenarnya planning yang Datuk bentangkan. Saya pun walaupun banyak, tapi saya dapat hadam satu persatu ni, dan saya percaya tadi bila Datuk sentuh pasal sagu, mungkin ramai tak tahu sebenarnya Beaufort adalah tempat yang paling berkualiti ambuyatnya. Ya, betul. Ya, kalau datang Sabah tanya dekat mana ambuyat, Beaufort tempatnya. Dan sayang kalau kata sagu for future, sagu dah semakin susah dapat. Sedangkan ambuyat di Beaufort ialah the best ambuyat dalam Sabah kan. So okey, saya tunggulah nanti supaya makin banyak lagi ambuyat dikeluarkan di sini. Datuk, okey, macam mana dengan sistem jalan raya? Adakah Datuk berjaya menyelesaikan pelbagai isu jalan raya, jalan kampung sebagainya? Okey. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, semasa pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional 25 tahun, isu yang tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan pada masa itu ialah isu air. Ya. Termasuklah kampung saya sendiri. 25 tahun tidak ada air, walaupun batang pipe sudah ada. 5 tahun yang sebelum itu memang ada air, tapi selepas itu 25 tahun tidak ada air. Inilah yang sebenarnya menjadi kemarahan rakyat. Dalam rumusan isu air, saya lihat dalam keseluruhan di Lumadan ini 100% isu air. Ada yang kawasan yang ada air, tapi dalam 1 bulan ini mungkin dalam 1 minggu saja ada air, 3 minggunya tiada air. Oh, selama ini dulu? Ya. Dan lepas itu di kampung-kampung macam contoh Bintuka, pada Samet ini kita ada 9 kawasan JKKK. Jun Bangkalalak kita ada 6 JKK. Suasa kita ada Bangkalalak kita ada 9 JKK, dan Suasa kita ada 6 JKK. Semua kawasan ini dalam tempoh 25 tahun tiada air. Tapi hari ini dalam kerajaan JRS mentadbir negeri Sabah, dalam tempoh 18 bulan kita telah menyelesaikan isu air. Itu yang rakyat mau sebenarnya. Dan itu isu air, isu yang sering kali dibangkitkan oleh rakyat. Banjir kilat. Ya. Antara yang besar di sini. Besar. 5-6 kali setahun Ya, banjir kilat juga menjadi kemusnahan tanam-tanaman. Ya. Kemusnahan harta benda, dan juga emosi masyarakat kita bila berlaku banjir. Betul. Juga akan terganggu. Hari ini khususnya yang banjir kilat ini kita telah dapat atasi. Kampung Bukau ada 3 buah kampung, Temalang Along 1, Temalang Along 2, Temalang Along 3, dan satu lagi Sungai Lumadan. Dan
Kampung Bukau, apabila saja kita diberi kepercayaan mandat daripada rakyat sebagai wakil rakyat dalam tempoh 3 bulan, kita telah dapat mengurangkan isu banjir kilat. Dan sehingga peringkat kena sungai yang dibersihkan ini adalah satu sungai api-api yang besar dan panjang, bahkan belanja yang sangat tinggi, tapi berperingkat-peringkat dalam 5 km setiap tahun. Dan air tu boleh? Beri air tu. Dan isu itu memang sudah dapat dikurangkan daripada banjir kilat yang tidak turun-turun daripada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi hari ini hanya seminggu habis turun. Selesai. Selesai. Semakin baik. Itu di Kampung Bukau. Ya. Kampung Lumadan pula, hujan saja 1 jam, 2 jam, air daripada sungai Lumadan itu melimpah, yang mana telah mengakibatkan banjir kilat, rumah penduduk kampung, sekolah, dewan. Jadi isu ini juga kita telah selesaikan apabila kita melihat puncaknya. Okay. Puncaknya ialah maura sungai Lumadan itu agak kecil. Okey. Jadi bila kita bekerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Seliran Daerah JPS, kita minta didalamkan dan dibesarkan, maka dalam tahun 2022 kita telah melaksanakan kerja-kerja tersebut dan hari ini sudah selesai. Tidak ada sudah yang banjir kilat yang seperti mana yang sebelum ini. Dan tanam-tanaman masyarakat pula sekarang ini dalam tempoh 3 tahun yang kebelakangan ini sudah pun berhasil berbuah, pisang, kelapa dan buah-buahan. Jadi ini antara isu yang yang kita telah selesaikan. Dan begitu juga isu nelayan. Nelayan. Okay. Nelayan. Isu nelayan untuk keluar ke dasar laut, kita ada beberapa satu laluan shortcut. Shortcut. Di mana laluan ini yang mempunyai lebih kurang dalam 3 km. Apabila pasang surut laut, sama ada dia surut pagi, tuhur pagi, atau dia surut sebelah malam, rakyat atau nelayan kita memang mempunyai kesukaran untuk keluar ke laut dalam untuk melalui jalan yang pintas ini karena dia cetek. Dan 2023 kita telah dalamkan sungai ini, dipanggil Sungai Turusan Taluk Bubus. Dan hari ini nelayan kita selesa, tidak perlu lagi mau tunggu pasang, bila-bila akan ke laut, sentiasa jalan lancar. How about jalan raya? How about jalan kampung? Kampung. Dan begitu juga satu laluan para nelayan. Ini tadi Taluk Bubus itu dia berbagai kampung lalu di situ. Ada satu kampung Lubuk, tidak pernah didalamkan sungai Lubuk itu sepanjang 4 km. Jadi masyarakat kita, para nelayan kita, kalau masa tur pagi mereka kena awal turun. Tengah malam 12 jam 1 mereka sudah kena turun ke laut. Tapi hari ini bila sudah kita dalamkan dalam tahun 2024, kita telah dalamkan sungai Lubuk itu, hari ini mereka tidak lagi perlu turun jam 1, jam 2 pagi. Mereka dalam jam 5, 6 turun pun mereka tiada halangan untuk turun ke laut. Ini adalah isu yang sangat besar kita selesaikan, walaupun tidak nampak, tapi para nelayan telah menikmati perkara tersebut. Dalam isu jalan raya, isu jalan raya kampung hari ini lebih kurang 35%. Jalan grebel yang sebelum ini dan kita naik taraf jalan konkret 35% lebih kurang dalam seluruh di Lumadan ini, lebih kurang dalam 40 batang jalan raya telah di upgrade, di konkret. Dan inilah juga dilihat oleh rakyat. Kita bekerja dalam tempoh 5 tahun dan mereka telah melihat hasil daripada
hasil usaha kita dan hasil kerajaan yang mampu memberi peruntukan, karena kerajaan hari ini telah berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan hasil negeri lebih meningkat, dan sudah pasti hasil yang meningkat di peringkat negeri itu dapat diturunkan di peringkat daerah dan seterusnya kepada kampung rakyat itu sendiri. Oh, tanya satu je. Jalan raya je. Datuk bagi semua. Bagi banjir, bagi nelayan, bagi apa nama, semua benda lah. Termasuklah isu air. Soalan saya tadi satu je, jalan raya je. Datuk melangkaui semua. Datuk dah skip 2-3 soalan. Very mengujakan Datuk, mengujakan. Baik Datuk. Apalah kita pergi pada topik-topik lain dulu tentang isu PRN kali ini, yang mana Datuk akan bertembung dengan BN, iaitu yang selama ini sebenarnya BN di peringkat persekutuan, di peringkat kerajaan federal, JRS ada juga orang-orangnya dalam federal. Jadi di peringkat federal, JRS dan juga BN ialah rakan-rakan dalam federal. Tapi sekarang di Sabah sepertinya bertembung. So adakah Datuk rasa situasi ini akan memberi kesan kepada kempen JRS untuk PRN kali ini? Ya, kita melihat perubahan senario politik di peringkat persekutuan dulu, federal. Hari ini memang kita melihat pentadbiran kerajaan persekutuan hari ini telah menggabungkan pada satu parti yang kita kira tiada parti yang sebenarnya mendapat majoriti yang besar, dan kita gabungkan menjadi satu kerajaan campuran ataupun menjadi satu kerajaan perpaduan. Dan kita melihat bila ini telah berlaku, jadi maknanya di peringkat UMNO, di peringkat PH, di peringkat apa namanya, wakil rakyat bebas, dan daripada parti sebelah menyokong kerajaan. Hari ini kita melihat memang satu kerajaan yang sebenarnya adalah memfokuskan kepada kerajaan mengukuhkan perpaduan. Tetapi bila kita melihat situasi PRU di negeri Sabah, sepatutnya tidak berlaku begitu. Hari ini sama-sama JRS bertentangan, berlawanan ataupun bersaing dalam PRU ke-17. Tapi kita melihat dalam konteks kenapa JRS tidak bersama BN. Karena satu, semasa kerajaan JRS membentuk kerajaan bersama BN pada 2020. Jelas. Ya. Jadi kenapa hari ini kita tidak seperti mana yang ada di Semenanjung, di kerajaan persekutuan? Bila BN tanding, semua parti-parti dalam kerajaan perpaduan itu bantu. Tapi kenapa di Sabah tidak berlaku sedemikian? Satu, dalam pembentukan kerajaan negeri pada tahun 2020 sehingga pertengahan, saya tidak silap dalam pertengahan 2021, 2022 awal, saya tidak silap, lebih kurang. Ada satu pakatan ataupun langkah Kinabalu yang mana akan menjatuhkan kerajaan JRS BN, tetapi BN juga yang telah membuat langkah Kinabalu itu untuk menurunkan Haji Ji selaku ketua menteri dan akan menurunkan kerajaan JRS itu sendiri dan beralih kepada satu kerajaan yang belum pasti, di mana parti ataupun kursi-kursi daripada Barisan Nasional ini akan bekerjasama dengan kursi-kursi daripada warisan dan juga sama PH.
dan dalam percaturan itu mereka akan boleh bantu kerajaan. Tapi malangnya ada 7 kursi daripada PH itu tidak berpihak kepada mereka dan berpihak kepada JRS, maka JRS menjadi lagi peneraju menjadi kerajaan, di mana dia sudah bertukar daripada kerajaan JRS BIN bertukar kepada kerajaan JRS plus PH. Itu asasnya kenapa hari ini PRU ke-17 ini JRS tidak bersama dengan BIN. Karena BIN itu sendiri yang mungkin mereka tidak mau melihat kerjasama dengan kerajaan JRS ini berterusan, karena mereka mau menjadi sebuah kerajaan BIN di Sabah. Datuk lebih pada menjelaskan situasi apa yang berlaku ketika JRS dan BN sebelum ini. Tapi tak apalah Datuk. Mungkin satu soalan terakhir Datuk. Dengan rekod Datuk sebagai seorang pemimpin yang dilihat sebagai pemimpin yang low profile, yang tidak begitu menonjol di media sosial dan sebagainya, apa peranan ataupun apa plan Datuk yang Datuk nak buat jika sekiranya menang selepas ini dalam tempoh lagi 5 tahun mendatang, untuk memastikan Lumadan ini dikenali menerusi sosok tubuh seorang yang bernama Datuk Roslan Muharram ni? Apa nak dibuat supaya orang nampak Lumadan ini? Okey, pertama sekali yang kita bawa dalam 5 tahun di hadapan 2026, 2030. Sebelum ini kita mempunyai slogan Lumadan Sejahtera, dan slogan itu saya nampak dan kita lihat dan diresai oleh rakyat memang sudah tercapai. Dan di hadapan ini pula kita mempunyai satu slogan baru, yaitu Lumadan Maju, Rakyat Sejahtera. Kenapa kita bilang kita yakin dengan Lumadan Maju? Contoh, dalam 5 tahun yang lepas ini kita telah mewujudkan 2 Pekanbaru dengan pembinaan 12 unit kadai Pekanbaru Westin dan 8 unit kadai baru pada Sdamit yang mana tidak pernah dibina pada kerajaan yang sebelum. Asasnya bila kadai-kadai ini sudah siap dan kita yakin kadai-kadai ini bila sudah siap sepenuhnya, rakyat khususnya usahawan Bumiputra ini akan mendapat satu kawasan atau satu premis yang sudah tentu akan menjadi satu aset juga kepada usahawan-usahawan kita. Dan kita yakin dengan kehadiran pelancong juga yang sentiasa hadir di kawasan Lumadan ini, juga kita yakin akan meningkatkan pendapatan rakyat kita. Itu satu. Keduanya pelancongan. Di mana di Lumadan ini kita banyak kawasan-kawasan yang menarik, menjadi satu destinasi pelancong. Dan apa yang kita lihat hari ini, pelancong-pelancong kita yang datang setakat menyaksikan, melihat proses monkey, klip-klip. Tapi hari ini kalau kita kreatif, contohnya tadi macam kita sebut makanan dengan sagu. Sagu. Hari ini kalau kita promosi dengan baik pada rakyat ataupun pelancong-pelancong di luar negara sana, saya yakin orang Semenanjung pun kalau kita mempunyai satu promosi yang baik, mereka akan datang macam mana sagu ini dijadikan dan daripada mana pokok sagu ini, dan apakah pokok sagu ini dia hanya boleh dimakan ambuyat atau apa tak lagi produk-produk lain. Dan hari ini kita telah mengeluarkan banyak produk daripada sagu. Contoh, kalau yang ambuyat itu kita hanya makan di waktu makan tengah hari ataupun makan malam. Tapi produk yang lain daripada itu kita ada kita ada tumpi
sagu boleh dimakan sarapan pagi ataupun sarapan petang. Oh, okey. Dan ada lagi produk-produk sagu ini juga dibuat untuk dia punya ni sisa buangan, apa nama tu kita panggil dia di sini ripau, dan boleh dijadikan makanan ternakan, contohnya ayam, itik. Dan kalau ini saya ingat kita gunakan sebaik mungkin. Itik dan ayam ini juga menjadi satu sumber makanan masyarakat kita. Jadi dalam konteks pelancongan itu saya ingat kita boleh mempelbagaikan, dan kebudayaan makanan tradisional dan rumah tradisi itu sendiri akan menjadi satu tarikan selain daripada sungai dan sebagainya. Itu kedua. Ketiganya ialah dalam konteks untuk menaik taraf ekonomi rakyat. Yang pentingnya macam mana kita mau maju, yang asasnya ialah ekonomi. Ekonomi. Macam mana kita boleh menaikkan ekonomi rakyat. Antara yang kita lihat hari ini, zaman moden sekarang ini, memang cara untuk melakukan aktiviti banyak sudah yang tradisional itu yang mungkin kita akan kurangkan, tetapi banyak pembaharuan dalam segi teknologi. Ya. Dan kita hari ini banyak produk di kampung, banyak. Tapi cara pemasaran kita masih cara lama. Cara lama. Cara lama. Jadi kalau saya ingat ada kaedah, memang ada. Kita hanya bawa nanti kepada rakyat. Kita ada satu pendurung ataupun pembimbing rakyat ini, mungkin kita letakkan di sini seperti inilah, semua produk di sini, dan kita online dan cepat ada perkhidmatan antar dan sebagainya. Saya yakin dengan produk-produk yang ada di khususnya di Ramadan ini akan membawa peningkatan ekonomi dan nama Ramadan juga. Nama Ramadan itu sendiri. Baik, kita yakin. Datuk orang mana tu? Orang Swasta. Orang? Swasta. Saya dulu datang ke Beaufort lama dah, tahun 2010. Saya buat pasal etnik Bisaya. Time tu dengan Datuk Seri Lajib Ukin. Kan? Sedap dia bawa saya pergi makan ambuyat. Rindu ambuyat sini. Okey tu. Kita pun dah agak panjang sebenarnya. Saya boleh sahkan ini podcast paling panjang dalam sepanjang 12 calon kita buat. Sebab Datuk punya point tu sangat banyak. Satu Datuk uraikan. Datuk, pendek saja pesanan kepada pengundi yang akan turun mengundi pada esok hari. Silakan. Okey, pesanan kita kepada seluruh rakyat yang keluar mengundi pada 29 hari bulan ini, insya-Allah. Pertama sekali pastikan kad pengenalan. Besok 28. Ready, kad pengenalan besok mesti ada. Besok hari Jumaat. Kita siarkan ni hari Jumaat. So maksudnya memang besok hari Jumaat. Pastikan IC itu daripada pagi sampai tengah hari tak jumpa. Cari. Buat laporan polis, buat baru. Masih selamat. Sebelum jam 5. Okey. IC sudah ready, besok kita kena turun mengundi lebih awal. Sebab kita melihat keadaan cuaca yang tidak menentu. Dan pastikan kalau turun mengundi lebih awal, dan jangan menunggu di saat-saat akhir. Dan bagi pengundi-pengundi kita daripada di seluruh negeri Sabah yang pastinya berpusu-pusu balik kampung, saya menasihatkan sebelum jadual balik kampung, pastikan kenderaan diselenggara dengan baik, tayarnya, dia punya MOE lepas semua, lampu dan sebagainya dengan keadaan yang baik, dan kita akan pandu dengan selamat. Dan bagi perjalanan yang jauh itu, berhentilah, berehatlah di kawasan yang sepatutnya, supaya tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan insya-Allah dalam perjalanan itu kita selamat sampai ke destinasi, dapat turun mengundi sebagai tanggungjawab kita mengundi,
dan menentukan wakil rakyat. Dan saya yakin rakyat di luar sana siapa akan menjadi pilihan mereka. Dan kita telah dapat menerjemahkan pada 5 tahun yang lepas karena rakyat inginkan perubahan, dan kita telah bawa perubahan tersebut 5 tahun yang lepas dan sudah pun dinikmati oleh rakyat. Kita yakin rakyat bijak menilai, walaupun hari ini banyak calon-calon menawarkan janji-janji yang tidak pasti. Mananya kita telah pasti bekerja 5 tahun yang lepas, apa yang rakyat inginkan kita telah jalankan dan menikmati, dan itulah mungkin penikmatan yang rakyat inginkan mau diteruskan. Terserah kepada rakyat untuk mengekalkan Lumadan maju, rakyat sejahtera. Okey. Kebetulan inilah podcast terakhir kita, tuan-tuan. Saya sendiri pun pasti sekali meridui Sabah selepas ini. Meridui program sebegini bersama dengan calon-calon yang bertanding dalam PRN kali ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan podcast khas NSTP untuk kali ini. Dan saya berharap Datuk terus kuat, terus committed, terus dengan penuh iltizamnya, penuh aspirasinya Datuk. Terima kasih Datuk. InsyaAllah sama. Tuan-tuan, saya sahkan Sabah sedang hujan. petang hujan. Jadi pastikan kalau boleh keluar mengundi lebih awal. Pagi-pagi hadir lebih awal. Sini pagi nampak cantik lagi, petang lebat. Jadi kalau boleh janganlah sampai jam 5 baru nak berlari-lari masuk ke tempat mengundi. Tuan-tuan, kita doakan yang terbaik untuk Sabah. Besok siapa bentuk kerajaan? Doakan yang terbaik untuk bumi Sabah. Sekian saya, jumpa lagi. Assalamualaikum.